أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، آمين. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur dhatillah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita menghabiskan hari yang ke-15 Rajab 1441 Hijriah ini. InsyaAllah mudah-mudahan balighna Ramadan. 45 hari lagi masuk Ramadan Al-Mubarak insyaAllah ta'ala. Sebelum saya masuk ke kuliah kita, ada orang tanya saya nak azan kena bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Haji Man. Kena bismillah. Pasal apa? Ya. Azan, iqamat, kalimah apa?
Allah Akbar, Allah Akbar. Sembahyang Allah Akbar, sembahyang fardu maghrib 3 rakaat juga dimulai dengan kalimah Allahu Akbar. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi ditasyri'kan haji umrah dengan labbaik, labbaik. Jadi tak bismillah, tidak disunatkan basmalah. Sembahyang macam juga. Yang usalli itu lafaz. Sebenarnya rukun dia takbiratul ihram, Allahu Akbar tu. Jadi tak payahlah menyebut bismillahirrahmanirrahim, tapi disunatkan menyebut ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Jadi tak payah disebut bismillah baru nak azan dan sebagainya ataupun iqamat. Pasal dimasyru'kan, disyariatkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitulah juga dengan haji yang saya sebutkan tadi. Jadi dan ni macam-macam masalah haji dan orang pandai banyak. Syekh Google banyak. Baik, apapun tak apa, kita nak mengaji, nak belajar. Jadi kalau sebut juga salah ke? Tak salah. Tak salah. Jadi tak di masyruq macam tu. Jadi sebut juga tafadhal. Baik, sambungan malam ni masalah kita dalam bab hudud ini, masalah orang kata apa, dalam dalil hadis Nabi. Hudud dia apa ni, yang ada hukum dalam Quran, hadis Nabi, nama dia hudud. Macam hukum orang buat apa, orang berzina, ada sebut hudud. Minum arak, hudud. Ataupun tuduh orang berzina dengan tidak ada saksi, hudud. Murtad, hudud. Qisas pula, iaitulah hukum kita baca itu bunuh balai, yakni nyawa atau bernyawa. Dan yang seterusnya adalah ta'zir. Ta'zir inilah hukum yang tak ada dalam Quran dan hadis, maka dirujuk kepada undang-undang yang dimasyru'kan. Baik, sambungan mari bab, masih lagi bab hudud kita, iaitulah masalah 120. Masalah besarnya ialah bisitri alal muslim. Babun majaa fisitri alal muslim. Supaya kita tutup kesalahan, keaiban saudara se-Islam. Islam suruh macam tu, tak membuka aib sama-sama Islam kita, yang mana hari ini macam-macam di dalam apa ni, gadget kita, betul tak betul pun kita dah sama-sama forward. Kadang-kadang benda tak betul, maka aib kepada sesama Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi'ulumi fid darain amin. Masalah 120, membuang balak yang mengenai ke atas saudara sama-sama Islam. Amat besar jua kelebihannya. Buang, bukan dibubuh bala atas dia. Tolong ringankan bala ke atas sesama Islam. Maknanya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah.
Boleh kita tahu, kata Tok Syekh, daripada hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu la yazlimuhu wa la yuslimuhu atau kama qala. Hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, bermula satu orang muslim itu akhul muslim, saudara seagama, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jadi tak boleh kita membuat nayakan dia, tak boleh buat naya kepada sesama Islam kita. Maka sebagaimana bapa menghimpunkan akan orang bersaudara itu dengan sebabnya, ditakdirkan contoh bapa atau Syekh kata dihimpun akan orang bersaudara dengan sebabnya, maknanya sebab usul bapa itulah yang anak-anaknya jadi sangkutan dengan dia. Macam itulah juga Islamnya, macam bapa dengan saudara ataupun anak-anaknya. Gitu juga agama menjadikan seorang itu bersaudara olehnya. Tadi kalau bapa saudara dengan anak-anak, ibu agama itu juga saudara oleh kerana beragama. Maka manakala telah bersaudara, la yuzlimuhu, tak boleh menzalim ia akan dia. Zalim macam mana tu? Tok Syekh kata, yakni tidak diambil sebarang miliknya dengan kerai. Tak boleh. Tapi hari ini kita tengok di Kedah kemarin, di Padang Asan, Kepala Batai, adik bunuh abang, buh lemtung simen lagi. Subhanallah. Pasal apa? Pasal apa yang minta tu? Pasal baju dia, girlfriend bagi, abang duk pakai, girlfriend tu bagi baju ke adik, t-shirt, atau abang ambil pakai, marah, bunuh abang, buh lemtung. Subhanallah. Simen lagi tu Haji Dan. Yang orang Islam kita lah ni. La ilaha illallah. Mana pi yang Nabi sebut la yuzlimuhu, dua beradik. Dan contoh tadi, dua beradik, sedarah sedaging. Anon. Pasal baju boleh bunuh. La ilaha illallah. Itulah orang putih kata cruel than animal. Cruel than animal. Animal pun menjaga anaknya. Ikan wan tuan-tuan di padang, kalau ada anak kecil, kita menyakap, dia hambat. Dia tahu tak akan ni, tapi dia jaga anak dia. Lah ni tak ada kot. Tak ada. Tambahlah ular king cobra, lagi jaga. Itu kebau pun jaga. Itik angsa, ada anak kecil, tak boleh pergi dekat, dia jaga anak. Itu dia. Jadi tiada diambil sebarang miliknya dengan kerai, dan tiada patut kecilkan hatinya dengan mencapuk dan memberi malu akan dia. Macam tu yang kata tak boleh zalim tu.
kena jaga, kena ada apa ni, belah ihsan dan sebagainya. Dan juga kata Nabi, wala yuslimuhu, dan tiada pula dibiarkan dia tiada selamat daripada bala dan kesusahan. Biar pilah, bukan aku punya hal, tak boleh. Pasal apa? Ini syariat Nabi. Nabi sebut macam wala yuslimuhu, tak boleh kita biar kebuluran dan sebagainya, daripada tiada selamat daripada bala dan kesusahan. Kita nak doa untuk menjauhkan COVID-19 juga macam tu. Allahumma kshif anil bala minal bala wal waba wal fahsya, ke seluruh orang Islam, bukan untuk kita ya. Tuan tengok kemarin lepas Aisyah kemarin dulu, Syekh Sudis berdoa di Masjidil Haram untuk menolak COVID-19. Syekh mengarah dua haramain, pengarah Masjid Haram dan Masjid Nabawi, lepas Aisyah dia berdoa untuk apa? Jauhkan daripada bala wabak coronavirus ni kepada orang Islam, bukan khas untuk kita ya, Islam khususnya. Ialah yang duk makan kelawak, bewak, katak tu asal di Cina dulu, tapi bila dah jadi wabak maka pilah ke negara-negara Islam. Dia tibai semua hajiran di market jual kelawak, potong buah lembek-bek makan semua, apa benda ni. Dia beli apa? Kata macam orang putih kata, anything that the back facing the sky is edible. Anything that the back facing the sky edible. Benda yang belakang dia menghadap ke langit edible, boleh makan. Itu falsafah dia apa? Memang betul. Cuma yang terlentang dia tak makan. Ini pasal tiba habis. Kepala monyet pun potong, ambil otak makan. Kelawak makan. Mahal pula tu. Tidak ada ni apa? Tidak, kalau Islam tak boleh, benda yang jijik tak boleh. Kita Islam. Kalau landak halal, sembelih makan. Tapi kalau kita makan tak boleh, dia muntah, dia macam kucing sebenarnya. Tak boleh. Dia bukan blanket halal tu. Tak. Case to case. Kita tak boleh, tak boleh. Orang lain boleh. Apa ni, arnab halal bah, white meat. Tapi kita makan tak boleh, muntah, ingat kucing, tak boleh. Ini sampai benda belakang menghadap ke langit semua tibai, masalah. Sebab tu cacing tiba-tiba cacing, ring apa ni, ringworm, earthworm, cacing tanah pun makan. Tapi di Sabah apa? Ulat. Dia bisa makan. Amin. Baik. Yang wala yuslimuhu ialah tiada dibiarkan dia tiada selamat daripada bala dan kesusahan, seperti sakit. Tak bolehlah biar dia sorang-sorang. Sebab itulah Islam ziarah sakit ni dapat apa? Dapat pahala. Islam dia pergi hospital, ziarah sakit dapat pahala. Tapi ziarah pun ada apa ni, cara dia. Ziarah sakit tak boleh duduk lama. Pergi duduk sampai setengah jam, duduk sembang merapu. Di rumah saya, jiran saya minggu sudah macam ni, sakit 2 hari jalan. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena jaga. Kawan dah sembuh elok dah jiran, down terus. Pasal apa? Dia sakit macam ni, kawan jiran saya 2 hari jalan. Tidak ada akhlak. Demam dibiarkan tiada diubati atau tolong carikan ikhtiar ubat.
Kita boleh ikhtiar tuan-tuan. Ikhtiar. Ubat tu ikhtiar. Lepas tu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Panadol tu hilang sakit. Bukan paracetamol hilang sakit, bukan painkiller hilang sakit. Allah yang menghilangkan sakit. Itu hanya ikhtiar. Sebab sebab. Atau susah tak makan. Ini kalau kita baca hadis Nabi, masya-Allah, subhanallah. Sampai apa tak ada di rumah. Kita penuh supermarket je kan. Maidin supermarket penuh, Tesco penuh. Lah ni kalau kita tengok juga macam di Yaman, tengok malnutrition sampai tinggal tulang, lutut keluar tulang-tulang habis sebab tak cukup zat dan sebagainya. Ini siapa buat tu? Inilah akhir zaman. Kalau Islam sama Islam, subhanallah. Yakni tiada peduli dan tiada ditolong akan dia ikhtiar hal makannya dan kehidupannya. Dan seperti jatuh ke atasnya suatu perkara yang kemudaratan, tiada dipedulikan dan tiada dinasihatkan dan tiada dilepaskan. Saya tengok bab ini, saya minta maaf lah. Saya minta maaf kalau bab orang kena mudaratan, accident tuan-tuan. Memang kita orang Melayu ni dia hajiman. Accident ada orang Melayu turun tolong tengok ramai-ramai. Jarang kan? Tapi kalau bukan non-Muslim, Cina ke Hindu ke, bila accident dia kumun penuh. Depa kita pula biar pi ha. Itu. Yalah, kalau belah Penang jangan duk tunggu belah buang. Dia kumun kita. Kita tak. Dan biar pi ha. Cuba bantu. Songkong pun bagi moral. Maka itulah tiada menyelamatkan saudaranya namanya. Kalau macam tu kibiang tu tak, maknanya bukan tak ikut Nabi sebut wala yuslimuhu. Tak boleh biak, tak selamat. Sabda Nabi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa adalah ia pada hajat saudaranya, adalah Allah Ta'ala pada hajatnya. Bila kita lepas hajat orang, insya-Allah Allah akan lepas hajat kita. Ini kita dah tengok hajat kita ya. Orang punya. Jadi Allah bila lepas hajat orang, Allah akan lepas hajat kita, insya-Allah. Jika seorang itu dalam menolong kesusahan dan kesempitan saudaranya. Sebab inilah tuan-tuan, kita baca dulu bab bagi utang dengan sedekah. Utang lebih afdal daripada bagi sedekah. Utang lebih afdal, kita baca itu. Pasal apa? Dia memang betul-betul. Tapi bila ni tengok bukan fake punya, bukan yang betul-betul punya. Utang tu lebih afdal daripada sedekah. Pasal kita tolong dia keluar daripada kesempitan hidupnya. Pasal Nabi tak mau jadi imam orang yang ada hutang. Berat. Mana tergantung orang yang mati tak bayar hutang, tergantung antara langit dan bumi. Berat. Kalau kita tolong, maka masya-Allah. Jadi menolong kesusahan dan kesempitan saudaranya, nescaya Allah Ta'ala dalam menolong segala hajatnya seperti saudaranya dalam kesusahan. Maka berbimbang ia sama menyempurnakan dan mendapatkan, maka Allah Ta'ala sempurnakan dan mendapatkan apa yang kehendak olehnya itu. Wa man farraja an muslimin kurbatan faradallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan kata Nabi seterusnya, barang siapa melepaskan daripada satu orang Islam akan bala kurbatan, satu bala,
dan kesusahan, nescaya Allah Ta'ala daripadanya akan satu balak daripada beberapa balak pada hari kiamat. Kurab jamak, kurbah, satu balak. Kurab banyak, maknanya lepas satu balak Allah akan lepaskan dia daripada beberapa balak pada hari kiamat. Seperti Nabi sebutkan tadi, wa man satara musliman satarullahu yaumal qiyamah. Seterusnya, barang siapa menutup kesilapan ataupun keaiban seorang muslim, nescaya menutup Allah akan kesilapan atau keaibannya pada hari kiamat. Jangan suka buka aib orang, tutup rapat-rapat. Allah akan tutup rapat aib kita pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Maka tiadalah ia mengembangkan kata, tak menambah ataupun buka cerita macam-macam. Tok Punglu itu masuk kedai sundal. Ini Tok Syekh buat analogi kat kita. Tok Punglu itu masuk kedai sundal, Tok Imam ataupun ditertempuhkan perempuan si anu mandi atau dikatakan dan dikembangkan Tok Haji atau anu kencing berdiri dan sebagainya. Ini semua exaggerate story, suka merendahkan orang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, bab ini suka adu domba orang ini. Saya khutbah saya minggu ketiga sudah, yang baca tajuk bab mati itu. Nabi kata, bila Nabi lalu atas dua perkuburan, Nabi kata dua-dua orang ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Nabi kata bukan salah besar pun, dua-dua orang ni bukan salah besar pun. Yang kena siksa lah ni, duk siksa lah ni, bukan salah besar pun, kecil sangat. Yang satu kata Nabi, dia kencing tak basuh, kencing tak istibra. Salah kecil sangat. Kencing tak istibra, maknanya kencing tak istibra, dia basuh main-main je, najis mutawasitah tu masih ada dekat dia, semayang mana sah? Tawaf tak sah, sa'i tak sah. Pasal apa? Pasal ada najis. Wal akhir, yang satu lagi Nabi kata juga bukan besar pun, mengadu domba. Macam ni tok lebay itu dimasuk kedai nenap orang mandi. Atau tok Kani itu makan tumbuk rusuk, rasuah lah. Tumbuk rusuk ni bahasa lama. Ataupun tok lebay ataupun aku jumpa berak tak basuh, ataupun si anu ataupun aku jumpa mengonyah di hadapan perempuan si anu atau sebagainya, daripada perkara malu dan aib. Maka perbuatan yang seperti itu tak baik sekali, bahkan membawa kepada haram dan fitnah yang amat besar. Jadi benda yang kecil pun menjadi satu siksaan di dalam kubur. Ini abang kata tajuk khutbah tu hari ini Haji Dan, orang kata tak ada siksa kubur. Sebab itulah jadi datangkan dalil-dalil hadis Nabi sebut yang tu. Satu lagi cerita Fir'aun, hari tu saya baca ayat Fir'aun, kata Allah disiksa dalam kuburnya, dan lepas itu bila berlaku kiamat maka terus akan disiksa dalam neraka pula. Maknanya Fir'aun dan pengikutnya sedang siksa dalam kubur. Mana ada azab kubur di alam barzakh, termasuk juga di akhirat kelak. Maknanya dalam kubur tu ada siksa. Cukuplah. Baik, habis. Habis bab tu. Ini satu bab baru pula, bab 81, babun majaa fil talqini fil haddi. Bab menyatakan pada mengajak jangan mengaku berjahat pada hukum derah, hukum hudud.
talqin, tuan-tuan. Talqin tu, talqinnya makna mengajak. Contohnya macam hadis ni, Nabi kata hang gila kah? Bila Ma'iz mengaku dia berzina, sampai Nabi tak mau tengok dia, Nabi pandang ke lain. Jadi Nabi talqin maknanya hang gila kah? Dia mengaku dia berzina ni. Macam tu. Baik, kita masuk ke masalah 121. Ketahuilah kiranya ya saudaraku bermula mengajak, talqin, mengajak. Talqin dan kubuk, mengajak. Sebenarnya talqin dan kubuk ni saya pun talqin juga, pasal lebih mengajak kepada apa? Yang hidup. Yang hidup. Walaupun dalam mazhab kita Syafi'i sunat talqin, tapi lebih mengajak kepada yang hidup kalau dia hadir. Saya pernah bila bertugas di masjid sebelum dia dahulu, bila berlaku kematian kepada mu'allaf Indian, mu'allaf Hindu, bila hari mati, dia pamai adik-beradik dia nak ikut pergi ke kubur. Saya kata okey, tafadhal, tapi you make sure you put a proper attire, dengan long pen, dengan headgear, tutup kepala semua. Dia pergi dan dia bertunggu masa talqin. Mudah-mudahan insya-Allah dia pun dapat kemanfaatan. Pasal bagi nak hambat dia pula. Jadi dia pun nak pergi dengar apa kita buat, sermon on the graveyard. Dia pun buat sermon juga macam Kristian. Tuan-tuan pergi ke Western Road tengok sermon di graveyard dia apa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku bermula mengajak dan bertanya, mengaku atau tak mengaku pada hukum dera itu sunat jua. Hang betul ke zina? Macam tu. Hang betul ke bunuh orang? Hang betul ke bunuh arak? Maka jika sekiranya ingkar ia akan dirinya tiada mengerjakan perkara had, perkara yang bersangkut hudud, diterima ingkarnya itu walau kana sekalipun dalam masa tengah rejam sekalipun. Masa duduk rejam tu pun dia tak mengaku. Maka Nabi kita telah memperlaku ia akan tanya itu seolah-olah perbuatan Nabi itu menunjukkan janganlah seorang itu mengaku berjahat, misalnya di hadapan hakim. Bahkan pergilah taubat nasuha jua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada tersirat tuan-tuan, maknanya dia boleh pergi buat taubat nasuha daripada mengaku ke tu hakim. Pasal itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Ibn Abbas, yakni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'iz ibn Malik, Ma'iz ibn Malik ahaqqun ma balaghani anka. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, Abdullah bin Abbas, maaf, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bagi Ma'iz bin Malik tak kala datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berzinah ni cerita dia dua lah, Ma'iz al-Aslami dengan Al-Ghamidiyah zaman Nabi. Ma'iz al-Aslami ialah Ma'iz bin Malik, Al-Ghamidiyah ni perempuan yang mengaku berzina dan dia sedang mengandung. Nabi tunggu dia sampai beranak, mai beranak dah, dia menyubat Nabi lagi supaya dihukumkan dia. Nabi tanya, anak hang boleh makan sendiri tak? Tak boleh lagi, tak hukum lagi. Sampailah satu hari dia bawa mai, anak boleh makan sendiri dah, baru Nabi rejamkan dia. Macam tu. Dia bukan macam kita tibai macam tu tuan. Maknanya kena ambil kira juga anak tersebut. Sebab itulah orang miskin tidak ada hudud. Yang miskin kena bagi sama rata dulu taraf ekonominya.
Ya Ma'iz, kata Nabi, sebenarnyakah barang yang sampai kabar kepada aku daripada hal engkau? Qala wa ma balaghaka anni, qala balaghani annaka waqa'ta ala jariyati ali fulanin. Katanya, dan apakah barang yang sampai ia kepada engkau itu daripada hal aku, ya Rasulullah, kata Ma'iz. Nabi kata, ni ada berita kat aku benda tak baik pasal hang ni. Jadi apakah benda tu? Ma'iz kata, yang sampai dekat Rasulullah, ya Rasulullah, sabda Nabi, telah sampai kabar padaku annaka waqa'ta ala jariyati ali fulan, bahwasanya engkau telah jima atas satu jariah hamba perempuan, yakni kinayah daripada berzina. Tak sebut zina lah, sebut apa? Jima. Keluarga si fulan, hang pi jima, hang pi rogol atau hang berzina dengan jariah keluarga si fulan. Kata Ma'iz, qala na'am. Jawab Ma'iz, ya, hamba telah berjahat dengan jariah keluarga si fulan itu. Tapi dia mengaku, Haji Dan, lagi bila kena kejam dia lari. Kena kejam sakit dia lari. Sampai lari jumpa orang bawa rahang unta, dia bertibai ke boleh mati juga. Mula-mula dia kata dia nak apa? Dia nak supaya Allah ampun akhirat kelak, tapi bila kena rejam dengan batu, sebab itulah batu tak lebih rejam dengan batu besar ni. Rejam orang kena nak ajak dia yang kecil-kecil, crusheran, aggregate berapa kah? Orang JKR tak tahu lah, saya tak tahu aggregate saya berapa aggregate. Aggregate tu macam kita lontak jumrot kecil-kecil, jumrot hantam dengan slipper Jepun, mana sah. Dia besar-besar ni kacang pul dah. Baru dia rasa. Saya tengok dia rejam di Afghanistan. Dia rejam tepi sungai pakai batu besar, bulldoze, tak boleh ya. Itu menyeksakan. Bagi dia rasa macam inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, sikit-sikit. Maka bila Ma'iz Al-Aslami mengaku, na'am, ya, hamba telah berjahat dengan jariah keluarga si fulan itu, fa syahida arba'a syahadatin, maka naik saksi ia 4 syahadah. Orang berzina ni kena datangkan, kalau dia tak mengaku, 4 saksi. Boleh perempuan tak? Dia mesti lelaki. Maksudnya menurut sebagai setengah riwayat, apabila didengar Nabi akan dia mengaku, dia dah mengaku pasal qala na'am, berpaling ia daripadanya, mendengarnya sampai beberapa kali, diikutnya paling Nabi hingga akhirnya Nabi sabda. Ikut hadis yang akan datang 4 kali Nabi tak mau dengar, Nabi paling ke lain, dia mengaku juga Nabi paling ke lain. Maka ini talqin Haji Dan tu, lafaz talqin tu, abika junun. Nabi talqin dia, abika junun, kamu gila kah? Kata Nabi kat Ma'iz. Itu kata talqin. Mengaku berjahat di tengah khalayak ramai. Maka sahut Ma'iz, hamba tiada gila. Itu talqin. Nabi talqin, hang gila kah? Hang mengaku zina depan orang. Fa amara bihi farujima, maka menyuruh Nabi dengannya, maka direjam akan dia. Disinilah Nabi menunjukkan perbuatannya menyimpangkan daripada darah, seolah-olah kelakuannya biarlah jangan mengaku berjahat itu, bahkan bagilah taubat nasuha sahaja. Itu tadi tajuk kita macam tu. Maknanya bila taubat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak kala adalah Ma'iz hendak tubuhnya bersih daripada dosa, minta ia direjam. Jadi khulasahnya, intipatinya, bila dia mengaku, maka didatangkan 4 saksi. Maka Nabi talqinkan dia lagi, hang gila kah mengaku? Bila dia mengaku betul, maka boleh Nabi suruh rejam sampai
sampai mati. Bab 82. Babun ma jaa fi dar'il haddi 'anil mu'tarifi idza raja'a. Bab ini menyatakan menyimpangkan dera daripada orang yang mengaku berjahat apabila rujuk ia daripada akuannya. Dua hadis panjang. Kita masuk masalah 122. 122. Kita ketahuilah kiranya ya saudaraku, peminum arak atau orang berzina ini hukum hudud. Minum arak, zina, hukum hudud. Dan juga murtad dan lain daripada keduanya daripada hukum dera. Apabila sudah mengaku dirinya betul memperlakukan yang demikian, rujuk ia mengatakan dirinya tiada berbuat yang demikian itu, maka atas hakim, rujuk maknanya dia buat penafian, maka atas hakim menerima rujuknya itu kerana hukum-hukum dera itu terbina di atas bermudah-mudah dan menyimpangkan daripadanya. Bersalahan maknanya boleh dia boleh rujuk balik tu hakim, tapi bersalahan hak anak Adam, hak sesama kita, dan hak-hak Allah pada kata. Tak boleh kompromi. Tu hakim tak boleh buat apa. Sebab itulah kata-kata tak boleh. Kalau bukan kita punya, tak boleh kita bagi dekat faraid. Sebab itulah dia tak boleh. Kalau bukan nasab dia tak boleh. Bila bin dia akan dapat kata, tapi jalan yang batil. Itu hak pada kata. Seperti zakat dan kafarat dan lain daripada keduanya, maka tiadalah harus talqin, tak boleh ajarkan dia padanya, dan tiada diterima rujuknya. Ini hukum dah hak manusia, hak Allah tak boleh, tidak ada rujuk kepada tu hakim. Yang lain boleh. Pasal apa? Dia nak tak mau mengaku, maka dia kena cari tu hakim, dia cari apa? Cari lawyer. Maka di sini telah ditantangkan oleh At-Tirmizi beberapa hadis dan dalil yang demikian itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa Ma'izun al-Aslamiyyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah datang Ma'iz bin Malik daripada bangsa Aslam. Aslami itu bangsa dia. Daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sudah dapat khabar daripada orang akan dia telah berzina dengan satu jariah. Ini hadis ini panjang, yang tadi pendek. Manakala sampai ia kepada Rasulullah SAW, lalu diserunya akan dia. Faqala, kata Nabi, innahu qad zana. Ya Rasulullah, kata Ma'iz, innahu qad zana, sebabnya sesungguhnya telah berzina ia, yakni Ma'iz katakan Nabi, aku telah berzina, berkabarkan dirinya telah berzina. Maka dirikanlah ya Rasulullah hukum dera, yakni jalankanlah hukum hudud supaya lepas ia daripada azab Allah di akhirat kelak. Nah, bila tak menjalankan hukum hudud, maka akhirat akan mendapat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlainan dengan taubat tu lain hal. Kalau taubat nasuha, Allah terima taubatnya, maka dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah ia berkata demikian semata-mata waraknya. Suara tengkuk, suara jam, kerana waraknya.
dan semata-mata takut akan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat lebih berganda-ganda daripada azab di dunia. Azab akhirat berganda-ganda. Ni kita berada di bulan haram, tuan-tuan. Bulan Rajab 15 hari dah. Bulan haram. Rajab Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Kata Ibn Abbas, bulan haram ini buat kebaikan pahalanya berlipat ganda. Kata Ibn Abbas juga, di bulan haram ini juga buat jahat salahnya berlipat ganda. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok semua imam besar Masjid Haram tak, rumahnya di luar tanah haram, Makkah, di luar tanah haram. Maknanya rumah kediaman mereka tak duduk dalam kawasan tanah haram. Sahabat dulu macam juga. Oleh kerana kelebihan tanah haram, satu rakaat di Masjid Haram menyamai satu rakaat, 100 rakaat di Masjid Kampung Setui. Jadi kata mereka, kalau kami buat salah juga Allah akan gandakan salah itu 100,000 kali. Juga salahnya. Dia duduk luar semua. Antaranya Syekh Sudis, Syekh Sudis, rumah dia subhanallah, Istana Aku Malaysia kalah lagi. Syekh Sudis ni rumah Imam Besar mengarah dua tanah haram, disambung pula kontraknya bulan sudah 3 tahun lagi. King Salman sambung kontraknya, tu Haji. Jadi pengarah juga, Imam Besar dan mengarah Madinah dan Makkah. Dia habis 60 tahun dah, sambung 3 tahun lagi. Baca apa? Syekh Sudis, bacaannya Masya Allah, boleh menangis kita. Bukan kita, semua tuan-tuan. Kalau dalam Masjid Haram tu, kalau tarawih dengar Sudis, Sudis semua Sudis. Saya pernah dulu pergi cari kaset, kawan dia tak mau Sudis ni dia baca cry, dia nak Al-Ghamidi. Tok Arab kata, hang gila, orang semua Sudis hang percaya dia. Tapi dia kaset ada tak? Dia kata saya gila, orang lain semua Sudis hang percaya ni, betul tak? Macam tu Sudis tarikan dia. Tapi dia pun ni dah tua, dah tak macam dulu. Memang saya ingat tahun 93 saya mula jejak kaki ke Makkah tahun 93, pagi Jumaat saya naik flight daripada Brunei Darussalam, dulu boleh pergi ke Brunei, terus pergi ke Jeddah, singgah rumah sahabat. Kami tolak pagi itu pergi Masjid Haram, sembahyang subuh Jumaat. Masya Allah, itulah pertama kali masuk Masjid Haram, berjorai air mata. Sudis baca surah As-Sajdah. Masya Allah. Memang mendayu-dayu sungguh suara dia. Semua orang suka. Lebih minta kaset lain, dia bergila. Yang gila oleh Sudis jangan bicara. Baik. Bila didengar Nabi akan perkataannya mengaku berzina, Ma'is Aslami ini mengaku berzina, maka amatlah benci Nabi. Fa'arada anhu, Nabi berpaling daripadanya, akan mukanya memandang ke lain dan tidak mau mendengar perkara busuk itu. Sampai teratur. Nabi ini bila dia baca khutbah, mata merah. Bila baca bab hukum Allah, orang langgang, matanya merah. Bukan macam kita. Kita lain. Kau boleh kautim macam tu. Ini manusia. Nabi tak. Dia bila orang langgar hukum Allah, maka matanya merah. Macam tu. Marah. Kata setengah ulama, palingnya itu ialah menunjukkan Nabi menolakkan dan menyimpangkan daripadanya hukum dera rejam. Itu pendapat ulama. Nabi tak mau. Bila hang mengaku, Nabi kalau dengar juga memang kena rejam. Macam tu. Maka yakni perbuatannya itu isyarat kepada tiada sayugia mengaku. Talqin lah tu.
Nabi ajak dia. Bahkan diam-diam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata riwayat pula, keesokan harinya dia mai lagi. Summa jaa min shiqqihil akhar faqala ya Rasulullah innahu qad zana. Esok pula dia mai pula dari pihak yang lain, yakni dipusingnya mengikut putar Nabi akan mukanya. Nabi kali-kali tak mendengar, dia pergi ikut muka Nabi pula. Dan kata, ya Rasulullah, bersihkan hamba ini daripada dosa, bahwasanya sesungguhnya telah berzinah ia. Fa'arada anhu, maka berpaling Nabi daripada mendengarnya juga. Summa jaa min shiqqihil akhar faqala ya Rasulullah innahu qad zana. Kemudian datang lagi ia di pihak lain menentang muka Nabi. Nabi kali-kali diikut pergi lagi. Maka katanya, ya Rasulullah, bersihkan diri hamba ini daripada dosa, bahwasanya sesungguhnya telah berzinah ia. Fa amara bihi fir rabi'ah, maka menyuruh Rasulullah SAW akan sahabat-sahabat bahawa rejam dengan batu sampai mati. Kemudian daripada akuannya pada kali yang keempat. Inilah dia ambil dalil dia inilah mengakui yang keempat baru direjam. Dan kemudian daripada kata Nabi kepadanya, cubalah tengok orang ini tidak gilakah tidak. Dan kata Nabi, abika junun, adakah engkau gila? Jawabnya, hamba tiada gila dan akal hamba ada baik. Kemudian ditahqiq oleh Nabi dengan sabdanya, oh sin. Nabi tanya lagi, hang gila kah? Mak kata tak gila. Hang dah berkahwin kah? Hang pernah merasa ala berkahwinan kah? Entah engkau sudah berkahwin atau belum berkahwin, halal lagi kah? Maknanya hukum ini orang pernah berkahwin rejam sampai mati. Yang belum berkahwin disebut hotan. Macam tu. Hamba sudah berkahwin, jam pun pukul 9. Jadi saya kalau pergi lagi tak tahu nak berhenti tang mana. Nampaknya sampai mana? Sampai stesen kampung apa? Kampung BM. Okey, kita lah masalah 1 2 3 insya-Allah kita tangguh. Akuan sabit dengan akuan berapa kali? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita sambung pada datang masalah 1 2 3 akuan zina sabit dengan hukum berapa kali. Ini khilaf jugalah mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i. Syafi'i dia sekali ya. Syafi'i sekali. Mazhab lain 4 kali. Mazhab kita Syafi'i sekali mengaku okey, rejam. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah dari saya sendiri dan saya tangguhkan kuliah kita dengan aqulu qawli hadza billahi wat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.